Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat bertemu kembali di dalam pembacaan hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan ahlan-ahlan kepada Fatimah Az-Zahra, Adeline Maira, Salbiyah Ali, Haifa Najwa, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala pada jam 5 petang ini. Dan kita nak sambung daripada riwayat yang ke 3083. Riwayat yang ke 3083. Maka kita masih lagi berkenaan tentang tajuk besar tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkenaan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan pada riwayat 3083 membicarakan tentang tafsir suratul Maidah ayat 116, yang mana pada ayat 116 firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca terjemahannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai Isa, adakah kamu yang menyuruh manusia untuk menjadikan kamu sembahan dan Tuhan? Maka Nabi Isa menafikan pada waktu itu dia yang menyuruh orang-orang Nasrani mengagungkan dia, menyembahnya dan sebagainya. Riwayat yang ke-3083, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Taus an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, yulaqqa Isa hujjatahu, Nabi Isa telah mengutarakan hujahnya di hadapan Allah. Bila Allah tanya, wahai Isa, adakah engkau yang menyuruh Bani Israel menyembah kamu? Adakah kamu yang menyuruh orang-orang Nasrani menyembah kamu? Sebab kepercayaan orang Nasrani antaranya adalah Isa itu Tuhan. Ada juga yang mempercaya pada waktu itu 3 dalam 1, Trinity dan sebagainya. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa pada hari kiamat kelak, adakah Nabi Isa yang menyuruh pada waktu itu mereka menyembah dia? Lihat kepada Sinhara pada baris yang pertama di dalam tafsir Madarikut Tanzil. Al-Jumhur, majoriti ulama menyebut bahawa pertanyaan Allah ini adalah sewaktu pada hari kiamat. Wa dalilu siyaqul ayah, dan dalil menunjukkan peristiwa ini pada hari kiamat adalah ayat sebelum dan selepasnya. Wakila, ada juga pandangan yang kedua menyebut, khatabahu bihi hina rafa'uhu ila sama'. Allah tanya kepada Nabi Isa ketika mana Nabi Isa diangkat ke langit. Maka apakah ayatnya? Falaqahu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan Nabi Isa akan jawapan seperti mana dalam firman Allah, wa idh, dan ingatlah ketika qala Allah, Allah telah berfirman, Allah bertanya, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, anak lelaki kepada Maryam, a anta, adakah kamu, qulta, yang telah berkata, linnasi, kepada manusia. Apakah pertanyaan dia? Adakah kamu cakap perkataan ini kepada manusia? Ittakhizuni, lalu kamu wahai Isa bercakap dengan Bani Israel, jadikanlah aku wa ummi, dan ibuku, ilahaini, 2 Tuhan yang disembah, min dunillah, selain daripada Allah. Maka Nabi Isa pada waktu itu menjawab, tidak wahai Allah, aku tidak pernah menyuruh Bani Israel menyembahku. Maka ini menjadi pada waktu itu dalil dan pada waktu itu hujah
terhadap dakwaan Bani Israel bila ditanya kenapa mereka menyembah Nabi Isa, maka mereka menjawab pada waktu itu ianya adalah perintah Nabi Isa. Maka Nabi Isa dengan jawapan tersebut menafikan dakwaan mereka. Berkata Abu Hurairah daripada Nabi SAW, falaqahu Allah, maka Allah telah mengilhamkan kepada Nabi Musa jawapan. Maka apakah jawapan Nabi Musa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidaklah layak bagiku, an aqula, untuk mengatakan sesuatu, ma laysa li bihaq, yang aku tidak berhak mengatakannya. Sehinggalah akhir ayat 116 suratul Maidah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3084 pula menerangkan bahawa suratul Maidah adalah antara surah yang terakhir diturunkan sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdullah bin Wahb bin an Huyay an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, akhir surah, ayat yang terakhir yang diturunkan adalah surah yang terakhir yang diturunkan adalah suratul Maidah wal Fatah, dan juga surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Surah Fatah bermaksud surah An-Nasr. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya beliau berkata, surah yang terakhir secara sempurna yang diturunkan adalah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Adapun suratul Maidah tidaklah yang terakhir, dan majoriti para ulama menyebut ayat yang terakhir yang turun adalah firman Allah, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, iaitu penghujung surah Al-Baqarah. Hadis bab yang baru berkenaan tentang hadis-hadis yang menceritakan tafsir bagi ayat yang ada dalam suratul An'am. Riwayat 3085 menerangkan tentang ayat yang ada di dalam suratul An'am. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب عن علي رضي الله عنه. Daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Jahal telah berkata kepada Nabi SAW, Inna la nukadzibuka, kami tidaklah mendustakan kamu wahai Muhammad, walakin nukadzibu, akan tetapi kami hanya mendustakan dengan ajaran yang kamu membawanya. Itu alasan Abu Jahal dan juga pemimpin Mekah, bahawa kami tak dustakan kamu wahai Muhammad, kami hanya mendustakan pada waktu itu apa ajaran yang dibawa oleh kamu. Maka Allah telah menurunkan ayat pada waktu itu menukilkan alasan-alasan yang mereka berikan untuk tidak beriman. Firman Allah, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ, maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu wahai Muhammad, وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, akan tetapi orang-orang yang berlaku zalim, biayatillah, dengan ayat-ayat Allah, yajahadun, mereka memilih untuk mengingkarinya. Maka ini adalah ayat yang ke-33 daripada suratul An'am. Ayat yang ke-33 daripada suratul An'am. Wabi la qala sana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Najiyah anna Aba Jahl, bahawa sesungguhnya Abu Jahal telah berkata kepada Nabi dan telah menyebut riwayat yang seumpamanya, namun dalam sanad yang kedua ini tidak disebut daripada Ali, dan ini adalah lebih sahih tanpa sebutan Sayyidina Ali. Riwayat sanad itu adalah lebih sahih. Riwayat yang ke-3086. Wabi ilayhi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar sami'a Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, yang mana ayat yang ke-65 daripada surah Al-An'am. Yang mana apakah terjemahan dia? Firman Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah, iaitu Allah, Al-Qadir, yang maha berkuasa, ala, ke atas, ayyab'asa, untuk menurunkan ke atas kamu, azaban, azab siksaan, min fawqikum, daripada atas kamu, au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah kamu.
Maka Nabi SAW pun bila mendengar tentang amaran yang mana Allah menyebut Allah mampu menurunkan azab, maka Nabi SAW pun menyebut, A'udzu, aku berlindung biwajhika, dengan wajahmu ya Allah. Maka turunlah ayat. Falamma nazalat, apabila telah turunnya ayat, sambungan daripada ayat tersebut, au yalbisakum, ataupun Allah mampu untuk menjadikan kamu syi'an, bergaduh, bertentangan, berpuak-puak, wa yuziqa, dan Allah mampu untuk menjadikan kamu merasakan sebahagian kamu kekejaman peperangan sebahagian yang lain. Maksudnya Allah mampu menjadikan kamu bergaduh, berbunuhan sesama manusia, bertengkar, berperang dan sebagainya. Bila Nabi dengar bahagian ayat ini pula, maka Nabi SAW bersabda, hatan, yang ini, ahwan, adalah lebih ringan, au hatani aisar, ataupun yang ini adalah lebih mudah. Maksudnya pertengkaran itu tak boleh dielakkan sesama manusia. Berbanding daripada amaran Allah, yang Allah akan turunkan azab seperti mana diturunkan kepada umat yang terdahulu, membinasakan keseluruhan manusia sekaligus. Azab seperti mana yang berlaku kepada kaum Lut, kepada kaum Nabi Nuh dan juga kaum yang lain. Namun sabda Nabi, kalaulah siksaan itu berbentuk pergaduhan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, itu adalah lebih ringan dan itu adalah lebih mudah, sabda Nabi SAW, berbanding dengan penghapusan seluruh manusia sekaligus. Riwayat yang ke-3087, lebih kurang sama. Masih lagi tafsiran ayat yang ke-65 suratul An'am. Riwayat 3087. Wa bi ilayhi qala sana Hasan bin Arafah qala sana Ismail bin Ayyash an Abi Bakr bin Abi Maryam al-Ghassani an Rashid bin Sa'ad an Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, berkenaan tentang ayat ini, yang mana ayat 65 daripada suratul An'am, firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, Allah maha berkuasa, ala, ke atas, ayyab'atha, untuk menurunkan ke atas kamu, azaban, azab siksaan, daripada atas ataupun daripada bawah tapak kaki kamu. Maka Nabi SAW bersabda, amma innaha, adapun perkara ini, kainatun, pasti berlaku, walam ya'ti ta'wilaha ba'du, namun kesudahan, namun masih belum terjadi kesudahan yang Al-Quran sebutkan. Adapun bila datangnya waktu kiamat, maka semua manusia akan dihapuskan. Pasti berlaku. Namun perkara itu masih lagi belum terjadi, di mana Allah turunkan azab daripada segenap penjuru untuk membinasakan manusia, dan ianya pasti berlaku, sabda Nabi, ketika mana dekatnya waktu kiamat, namun tidak lagi pada waktu ini. Tetapi yang akan terjadi dengan pasti apakah dia? Au yalbisakum syi'a. Allah pada waktu itu menjadikan manusia berpuak-puak, bergaduhan sesama sendiri. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba', menjadikan sebahagian kamu merasai kekejaman, pembunuhan daripada sebahagian yang lain. Sebab itu kita lihat daripada zaman berzaman, pergaduhan, pembunuhan yang berlaku sesama manusia tidak pernah terhenti semenjak daripada apa yang dilakukan oleh dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Riwayat 3088 berkenaan tentang suratul An'am ayat 82. Secara ringkasnya, Nabi SAW menerangkan apakah itu maksud kezaliman. Maka maksud daripada kezaliman yang sebenar adalah mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada kebanyakan tempat dalam Al-Quran. Riwayat 3088, wa bi ila qala sana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus adalah Masyan Ibrahim an Al-Qaman Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apabila telah turunnya ayat 82 suratul An'am, di mana Allah berfirman, allazina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan, imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Terjemahan lafzinya bizulmin, dengan kezaliman. Fasyaqqa, isyaqqa, maka merasakan berat ayat tersebut ke atas orang beriman. Sebab manusia tak terlepas daripada melakukan kesilapan, maksiat dan dosa.
Maka para sahabat ingat, bizulmin, kezaliman itu bermaksud maksiat dan dosa. Maka pada waktu itu mereka berkata, wahai Rasulullah, wa ayyuna la yazlimu nafsah. Siapakah di antara kami yang langsung tidak pernah menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat dan dosa? Maka Nabi menerangkan, tak, itu bukanlah maksud bizulmin di sini. Laisa zalika, bukan itu yang dimaksudkan. Innama huwa syirik, maksud kezaliman pada ayat ini dan pada banyak lagi ayat yang lain adalah mensyirikkan Allah. Maka Allah berfirman, allazina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik. Ulaika lahumul aman, mereka itulah orang-orang yang diberikan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka berada di atas petunjuk. Kemudian Nabi SAW menyebut, alam tasma'u, tidakkah kamu pernah mendengar kata-kata Luqman kepada anaknya yang Al-Quran sebutkan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirik menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mensyirik menyekutukan Allah itu adalah satu kezaliman yang besar. Maka apakah erti kezaliman? Iaitu syirik. Dan itu dikenali sebagai zulmun azim, kezaliman yang besar. Dan itulah maksud bizulmin pada ayat 82 suratul An'am. Riwayat 3089. Wa bi ilayya qala sana Ahmad bin Mani qala sana Ishaq bin Yusuf al-Azra qala sana Dawud bin Abi Hind dan Sya'bi an Masruq qala. Maka ini berkenaan tentang kata-kata Aisyah bahawa Nabi SAW tidak pernah melihat Allah. Nabi SAW tidak pernah melihat Allah. Berkenaan tentang adakah Nabi pernah melihat Allah sewaktu Mi'raj, maka itu sendiri terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Aisyah mendakwa waktu Mi'raj pun Nabi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin untuk minum sekejap. Sebab panas, Masya Allah. Lu kena banyak minum. Lagi-lagi kejap lagi, jam 1:30 nak buat umrah bersama dengan jemaah. Ada lagi 38 minit. Okay. Maka berkenaan tentang adakah Nabi melihat Allah sewaktu Nabi diperjalankan dalam perjalanan Mi'raj? Para sahabat sendiri mempunyai pelbagai pendapat. Sebab itu kita lihat kepada Sinhara, baris yang pertama. Kata para ulama, ikhtalafas sahabatu wa man ba'dahum minas salaf. Daripada zaman sahabat dan selepas mereka telah ada perbezaan pendapat berkenaan tentang adakah Nabi melihat Allah Ta'ala sewaktu pada malam Mi'raj. Faba'duhum, ada sebahagian menafikannya. Wa ba'duhum yusabbituna, sebahagian para sahabat mengisbatkan yang Nabi melihat Allah sewaktu malam Mi'raj. Wa ba'duhum, sebahagian lagi pada waktu itu yatawaqqafun, memilih untuk bertawakuf, tidak mengiya dan tidak menafikan. Li'adami dalailil wadihah, kerana tidak ada benar-benar dalil yang pada waktu itu benar-benar jelas terhadap kenyataan mana-mana pihak pun. Tak ada dalil yang benar-benar jelas. Wal haqqul mazkur, dan apa yang disebutkan di dalam suratul Najm, yang mana firman Allah pada suratul Najm ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, maka pada waktu itu disebutkan bahawa ini berkenaan tentang dekatnya Nabi SAW dengan Jibril berdasarkan kepada ayat terdahulu dan kemudian. Kemudian pada baris yang ketiga Sinhara, berkata Imam Nawawi, Ar-Raji'ul Mukhtar, pandangan yang paling terpilih di sisi Imam Nawawi, inda aktsaril ulama, bahkan pilihan majoriti para ulama, kata Imam Nawawi, annahu ra'ahu, bahawa Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj Nabi melihat Allah. Faqal, maka berkata Imam Nawawi, inna Aisyah, dan sesungguhnya Aisyah tidaklah meriwayatkan penafian tentang Nabi melihat Allah satu pun hadis daripada Nabi SAW. Daripada sudut hadis tak ada. Apa yang Aisyah kongsikan yang kita baca itu adalah ijtihad dan istinbat Aisyah radhiyallahu anha sendiri.
Dan Aisyah menjadikan dalil, wa ma kana Allahu li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Yang mana terjemahannya adalah tidaklah selayaknya bagi manusia untuk berbicara dengan Allah kecuali melalui jalan wahyu ataupun daripada sebalik tabir, sebalik hijab. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, annan nafya fil ayah, bahawa penafian yang ada dalam ayat tersebut adalah berbicara sewaktu melihat, bukanlah berkenaan tentang penafian melihat. Penafian dia adalah tentang berbicara. Tidak selayaknya mana-mana manusia berbicara kepada Allah kecuali melalui wahyu ataupun di sebalik tabir, di sebalik hijab. Itu kata Imam Nawawi. Wala'alla ru'yah, dan ada kemungkinan boleh melihat bidunil kalam, tanpa ada sebarang bicara. Dan ada pun maksud daripada ayat yang ke-103 daripada suratul An'am, ianya bermaksud ihatah, pandangan yang meliputi sepenuhnya. Maka Allah menafikan, la tudrikuhul absar, tidak ada pandangan yang boleh meliputi keseluruhan Allah. Tidak ada. Namun, ianya bukanlah menafikan tentang ar-ru'yah. Kerana ar-ru'yah bermaksud pandangan, ianya adalah lebih umum berbanding daripada al-idra', pandangan yang meliputi sepenuhnya, keseluruhan dia. Maka ini adalah pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Kita baca hadis ini sekejap. Riwayat 3089. Wa bi ilayya qala sana Ahmad bin Mani qala sana Isa kun wa sallallahu qala sana Daud bin Abi Hind dan Anisyabi an Masruq. Daripada Masruq seorang tabi'in, beliau berkata, aku pernah bersandar di sisi berdekatan dengan rumah Aisyah. Maka Aisyah berkata, ya Aba Aisyah. Aba Aisyah adalah kunyah gelaran Masruq rahimahullah. Maka kata Aisyah, la thalathun, ada 3 perkara, man takallama, barang siapa berkata dan bercakap, biwahidatin, dengan salah satu daripada 3 perkara ini, faqad a'zamal firyah, maka dia telah berdusta besar, alallah, ke atas Allah. Apakah yang pertama? Man za'ama, barang siapa menyangka, anna Muhammadan, bahawa Muhammad SAW, baginda Nabi, pernah melihat Allah sewaktu dalam peristiwa Mi'raj dan sebagainya, faqad a'zamal firyah, maka dia telah berdusta besar ke atas Allah. Maka ini pandangan Aisyah. Ada sebahagian sahabat menyebut Nabi benar-benar melihat Allah sewaktu dalam peristiwa Mi'raj. Seperti mana yang Imam Nawawi kongsikan pandangan beliau juga. Maka apakah dalil yang Aisyah bawa? Aisyah bawakan ijtihadnya daripada ayat Al-Quran, yang mana Imam Nawawi berikan jawapan untuk ayat-ayat tersebut. Maka Allah berfirman, la tudrikuhul absar, la tudrikul absar, tidak ada penglihatan yang dapat meliputi keseluruhan Allah. Tidak ada penglihatan yang boleh meliputi keseluruhan Allah. Sebab penglihatan adalah makhluk. Dan Imam Nawawi pada waktu itu memberikan jawapan tentang kata-kata Aisyah ini. Kata Imam Nawawi, beza di antara al-idra' dengan ar-ru'yah. Kerana ar-ru'yah bermaksud melihat walaupun sebahagian. Dan itu berlaku sewaktu malam Mi'raj, kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti yang kita telah baca tadi. Wa huwa yudrikul absar, kerana Allah lah yang meliputi segala penglihatan makhluk. Wa huwal latif, dan Allah maha halus, al-khabir, lagi amat mendalam pengetahuannya. Kemudian ijtihad yang kedua, dalil yang kedua dibawakan oleh Aisyah adalah firman Allah daripada surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin, dan tidaklah selayaknya bagi manusia bahawa yukallimahullah, Allah berkata-kata dengannya, illa, kecuali wahyan, dengan jalan wahyu, aw min wara'i hijab, ataupun dari sebalik tabir, sebalik hijab. Maka Imam Nawawi telah berikan jawapan juga tentang istidlal dan juga ijtihad Aisyah, yang mana beliau berkata bahawa yang dinafikan pada ayat ini adalah bercakap dan berbicara dengan Allah.
tidaklah menafikan pada waktu itu ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana boleh jadi ar-ru'yah berlaku bidunil kalam, tanpa ada sebarang perbicaraan. Kemudian berkatalah Masruq, wa kuntu muttaki'an, pada awalnya aku sedang bersandar, maka aku pun duduk. Aku pun berkata, wahai ummul mukminin, anzirina, berilah peluang aku berkata-kata, wala tu'jilini, dan janganlah kamu bersegera menilai kata-kata aku. Alaihissallah, lalu bukankah Allah telah berfirman dalam tempat yang lain dalam Al-Quran? Contohnya suratul Najm ayat 13, walaqad ra'ahu, dan sesungguhnya baginda Nabi telah melihatnya. Maka Masruq menyangka hu itu bermaksud Allah. Majoriti para ulama menyebut hu itu adalah kembali kepada Jibril. Dan demi sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asal, nazlatan ukhra, sekali lagi. Nabi telah melihat Jibril dalam bentuk yang asal sebanyak 2 kali, ketika mana wahyu yang pertama, dan ketika mana sewaktu turunnya wahyu, permulaan wahyu, dan juga sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan juga ada ayat yang lain dalam surah At-Takwir ayat yang 23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan demi sesungguhnya Jibril telah Nabi telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di kaki langit dengan jelas. Lalu Masruq ingat hu pada kedua-dua ayat ini merujuk kepada Allah. Maka Aisyah kata tidak, itu merujuk kepada Jibril. Qalat, berkata Aisyah, ana wallah, aku demi Allah adalah orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat ini. Maka sabda Nabi, innama zalika Jibril, kedua ayat ini adalah berkenaan tentang Jibril, bukannya melihat Allah. Ma ra'aituhu, aku tidak, sabda Nabi, aku tidaklah pernah melihat Jibril pada bentuk asalnya Allah telah menciptakannya selain daripada dua keadaan ini, sabda Nabi. Yang pertama, ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadda, aku telah melihat Jibril turun daripada langit. Idhamu khalqihi, besarnya ciptaan Allah kepada Jibril pada waktu itu adalah ma bainas sama'i wal ard, satu sayapnya menutup langit dan bumi. Jibril adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat besar, ketua para malaikat. Wa man za'ama, dan kata Aisyah lagi, perkara yang kedua, barang siapa menyangka bahawa Nabi SAW ada menyembunyikan sesuatu wahyu daripada apa yang Allah telah turunkan kepada baginda, maka dia telah berdusta besar. Ini merujuk kepada dakwaan sebahagian pencinta Sayyidina Ali, golongan Syiah. Pada waktu itu mereka berkata bahawa Nabi ada simpan, sembunyikan sesuatu wahyu. Maka Aisyah menafikan, Nabi tidak ada menyembunyikan apa-apa. Apakah dalilnya? Firman Allah dalam suratul Ma'idah ayat 67, wahai Rasul, iaitu Nabi SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa jua yang telah Allah turunkan kepada kamu. Wa man za'ama, yang ketiga kata Aisyah, barang siapa menyangka bahawa sesungguhnya Nabi mengetahui apa yang bakal terjadi, maka dia telah mereka satu pendustaan yang besar. Allah telah berfirman, la ya'lamu man fis samawati, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara di langit dan di bumi kecuali pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Masruq bin Ajda' dikenali juga dengan panggilan Abu Aisyah. Riwayat yang ke-3090 berkenaan tentang ayat yang ke-121 daripada surah Al-An'am, ayat 121. Maka ini berkenaan tentang, ada beberapa orang bertanya, kenapa hanya boleh makan apa yang kita sembelih? Kenapa tak boleh makan binatang yang mati sendiri tanpa disembelih? Sebab itu seolah-olah Allah yang telah mematikan dia, Allah yang telah sembelih ni sepatutnya lebih bagus untuk dimakan. Sebab itu riwayat 3090. Wa bi ila qala sana Muhammad bin Musa al-Basri al-Harashi qala hadatsana Ziyad bin Abdullah al-Bakkai qala hadatsana Atha ibn Sa'ib wa Sa'id bin Jubair an Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sebahagian manusia telah datang bertemu dengan Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, anakul, adakah kami boleh makan? Okey, kejap, ada jemaah saya mesej.
Okey. Maka ada sebahagian daripada manusia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah kami boleh makan apa yang kami sembelih? Wala na'kulu ma yaqtulullah." Namun kami tak boleh makan apa yang disembelih Allah. Mereka cuba pada waktu itu bertanya, binatang yang mati sendiri kenapa tak boleh makan? Itu seolah-olah Allah yang sembelih dia. Maka pada waktu itu turunlah ayat teguran daripada Allah. Firman Allah, "Fakulu," maka kamu makanlah daripada binatang yang telah disebutkan nama Allah kepadanya sewaktu sembelihan. In kuntum bi ayati mu'minin, jika kamu benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka lihat kepada sinhara baris yang terakhir, fa innal iman, kerana iman itu menuntut pada waktu itu menghalalkan apa yang dihalal oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kenapa nak pertikaikan binatang yang mati sendiri? Oh, kenapa tak boleh makan? Bukankah Allah yang mematikan dia? Jangan guna logik. Iman adalah apa yang Allah kata boleh, boleh. Apa yang Allah kata tak boleh, maka pada waktu itu ianya adalah tak boleh. Kemudian pada ayat berikutnya menyebut, wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tak disebutkan nama Allah sewaktu menyembelihnya. Sehinggalah penghujung ayat 121, wa in ata'tumuhum, dan jika kamu mentaatinya, innakum la musyrikun, sesungguhnya kamu adalah tergolong di kalangan orang-orang yang musyrik. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan sebahagian daripada mereka meriwayatkan daripada Atha bin Sa'ib, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Riwayat 3091 berkenaan tentang tafsiran ayat 151 surah Al-An'am. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Sebab saya dah nak kena pergi bawa jemaah umrah. Sebab jemaah dah tunggu. Okey, jumpa lagi insya-Allah nanti lepas habis umrah. Kalaulah tak ramai, selalunya 1 jam 45 minit dah habis. Kita cuba tengok kalaulah kita sempat buat nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.